kasih. Silakan Yang Amat Pulau Intan. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberikan Teluk Intan peluang untuk bangun membahas pindaan kepada perlembagaan persekutuan pada pagi yang penuh berkat ini. Tan Sri Speaker, demokrasi adalah perkataan berasas daripada bahasa Greek iaitu demos kratos. Demos bermaksud rakyat, kratos bermaksud peraturan. Iaitu segala peraturan sepatutnya dilakar dibuat demi kepentingan rakyat. Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln pernah berhujah dengan izin, the only government legitimate in the world is the government by the people, for the people and from the people. Jelas, acara lompat-melompat sebenarnya telah membelakangi prinsip demokrasi. Ia adalah satu pengkhianatan kepada mandat rakyat. Apa dalih alasan semua tidak boleh diterima. Dalam konteks negara kita, kata pepatah Melayu berbunyi, binatang pegang kepada tali, manusia pegang kepada janji, kerajaan pegang kepada integriti. Sekiranya sebuah kerajaan adalah sebuah kerajaan pintu belakang yang terdiri daripada jaguh katak, maka dia tidak mempunyai integriti. Oleh kerana itu, hari ini adalah hari dalam sejarah. Teluk Intan ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Undang-Undang kerana menghormati dan melunaskan tanggungjawab di bawah memorandum persefahaman transformasi politik yang ditandatangani oleh pihak kerajaan dan Pakatan Harapan. Seperti yang diumumkan pagi ini, sejak MOU ditandatangani, kerajaan telah pun memulakan proses libat ulus sejak 23 hari bulan November tahun lepas dan 12 kali libat ulus telah pun diadakan. Terbukti, tanpa MOU, saya rasa kita tidak akan adakan sidang khas pagi ini. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, the great philosopher of Chinese, the 1,000 miles journey begins with a single step. Dan langkah kecil Dewan Rakyat pagi ini merupakan satu langkah yang cukup besar dalam merombat dan menghidupkan semula semangat demokrasi sistem negara kita yang tercinta ini. Bukankah kita perlukan langkah demokrasi tapi bukan langkah Sheraton? Tan Sri Speaker, sebenarnya adalah amat penting sekali apa-apa pindaan kepada perlembagaan persekutuan, bahasanya perlu spesifik, jelas, tanpa keraguan dan menepati tujuannya. Oleh kerana itu, pindaannya bukan sahaja melibatkan perkara 10. Dia juga haruslah masukkan perkara 48, 6, jadual ke-8 dan juga perkara berkaitan lain termasuk Akta Persatuan. Supaya tujuan utama, tujuan muninya adalah memastikan supaya tidak ada lagi katak politik dalam negara kita. Tuan Yang Dipertua, sekiranya kita mengimbas kembali sejarah tanah air kita, sekurang-kurangnya 8 kali akibat kemaruk kuasa katak politik yang mengkhianati rakyat, 8 kali kerajaan negeri termasuk persekutuan runtuh, jatuh akibat daripada perbuatan khianat tersebut. Ini bermula daripada mengikut ingatan saya, if my memory serve me correct, ia bermula daripada tahun 1962 di Terengganu, tahun 1977 di Kelantan, tahun 1994 di Sabah, tahun 2009 di Perak, 2020 sekali lagi di negeri Perak Darul Rizwan, 2000 di Sabah dan termasuk langkah Sheraton di pada tahun 2020. Maka soal prinsipnya cukup penting. Sudah tiba masanya kita menghentikan kegilaan katak politik ini yang telah pun menjauhi tersasar daripada prinsip demokrasi berparlimen. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memastikan supaya sebagai penutup, sebelum kita mengakhiri persidangan pada pagi ini,
Saya ingin meminta jasa baik daripada Menteri Undang-Undang. Kita tidak sempat meluluskan akta yang begitu penting ini sempena bulan Ramadan yang Al-Mubarak yang suci. Maka marilah kita pastikan tarikh sidang khas akan datang diumumkan hari ini juga sempena bulan Syawal. Dia mesti diumumkan untuk memberikan ketentuan certainty supaya tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang tidak diperlukan. Yang kedua berkaitan dengan tarikh kuat kuasa. Pindaan pagi ini telah pun jelas menunjukkan akta ini bermula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam warta. Saya mahu kerajaan memberikan jaminan supaya tarikh kuat kuasa akta anti lompat parti ini wajib, bukan wajar, wajib dikuat kuasa sebelum pembubaran Parlimen Dewan Rakyat ini. Yang ketiga amat penting sekali adalah sebenarnya sesi sidang khas ini juga termasuk kita ada usul untuk hadkan jawatan Amat Berhormat Perdana Menteri kepada dua penggal. Saya berharap supaya pada sidang khas sempena bulan Syawal yang penuh murni ini, perkara ini juga akan dimasukkan supaya sidang khas tersebut dengan izin, let the special session be really special for the right reason. Dengan ini, sekian, terima kasih. Terima kasih.